Wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali ke dalam segmen Cekap Bojo. Saya baru terima sekeping pamflet yang menunjukkan tentang emas. Cuba kita lihat apa di dalamnya. Wow, emas. Siapakah gerangan yang mengantarnya? Wow, Cikgu Aladin. Jom kita terjah ke rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dah sampai ke rumah saudagar emas, iaitu Cikgu Aladin. Assalamualaikum. Ya, Cikgu. Apa habis? Ya. Kita datang ni sebab apa ni, dapat pamflet tadi. Jadi, datang ni untuk bertemu bual, kita bagaimana penglibatan apa ni tadi lepas banking. Jadi dalam apa ni pamflet ni dia ada dengan nama tu lagi kan? Ya, saya ada. Ya. Cikgu Aladin kan? Kita sampai. Cikgu Aladin. Ya, saya. Saya ni daripada rancangan segmen Cekap Bojo. Cakap buat. Jadi dalam segmen ni kita bicarakan perihal kehidupan pesara yang memanfaatkan waktu, bagaimana beliau waktu di alam persaraan. Jadi boleh tak Cikgu Aladin terangkan sebelum terlibat sebagai saudagar emas ni, apakah pekerjaan? Memang cikgu lah kan, tapi pengalaman cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Aladin. Sebelum saya mencuburi dalam bidang emas ni, saya sebenarnya salah seorang guru yang bertugas. Saya mula-mula mengajar tahun 1981 di Sempurna, Sabah selama 5 tahun. Selepas itu saya balik ke Ipoh, bertugas sebagai penekanan, sebagai bursa dan akhir sekali sebagai pegawai di Jabatan Pendidikan Perak selama 20 tahun. Oh, lama dah. Jadi jumlah perkhidmatan saya ialah selama 35 tahun dan sekarang dah bersara lah. Ya. Jadi lepas bersara, Ya. bagaimanakah apa ni cikgu boleh terlibat dalam apa ni aktiviti cikgu ni? Aktiviti ya. Okey, sebenarnya hobi saya ialah melancong. Jadi bila melancong, kita perlukan wang. Kita kena carilah sumber-sumbernya ni. Jadi pada mulanya saya terjebaklah dengan beberapa skim yang tak berbaik lah ni. Skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Skim cepat kaya. Kerana apa? Kerana nak cari wang untuk melaksanakan hobi saya lah, melancong. Tapi akhirnya semua skim-skim ni adalah palsu belaka. Lebur semua, tipu semua. Jadi akhirnya saya berjumpa dengan emas pada tahun 2009. Saya berjumpa ni dengan emas ni. Ini buku ni. Jadi ini dia buku dia. Jadi mana saya kena baca ilmu dululah sebelum saya terlibat dengan emas ni. Ni buku saya ni. Bila saya baca buku ni, saya nampak emas kita ada gaji yang kita terima, pension yang kita dapat tidak bocor ke tempat lain. Sejak bila tuan dia apa ni membeli emas? Saya mula membeli emas ni pada tahun 2010. Itu masa tu saya dah bertugas lah. 2010 saya mula terlibat dengan emas ni. Saya beli sedikit demi sedikit. Kali pertama saya beli memang tak tahu apa-apa lah. Beli je. Main beli je, main redah je. Jadi akhirnya saya pergi mencari ilmu, belajar secara percuma, berbayar, ikut kursus, pergi seluruh tempat-tempat yang ada seminar tentang emas. Dan emas, banyak emas, kedai-kedai ni banyak lah. Saya cari.
inilah dia yang saya dapat, buku yang setakat inilah. Sebenarnya banyak lagi buku yang saya tak bawa dah kan. Sama ada emas ni patuh syariah tidak, saya beli buku tentang patuh syariah ni supaya rezeki yang kita dapat ni dibelanja dengan halal. Bagaimana nak menjadi seorang usahawan oleh Syukur Hashim. Dia perlu ada ilmu Kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, duit banyak pun tak guna. Sebab apa? Boleh habis begitu saja. Jadi dengan cara dia ilmu ni, maka mudahlah kita menyemput rezeki. Rezeki ni datang daripada, tapi jangan lupalah bila kita dah ada banyak sedikit wang ni, zakat jangan lupa. Dengan berzakat, dengan bersedekah, hidup kita jadi aman lah. Penuh rasanya dapat merasa dapat bersedekah, mensucikan dapat mensucikan harta yang kita miliki. Di samping wang yang kita dapat ni, kita bawa dia, kita belanja kepada orang yang memerlukannya, dan untuk kegunaan sendiri kita pergi melancong lah, banyak tempat melancong, bawa family pergi luar negara, dalam negara. Jadi aktiviti saya lepas pencen, selain daripada nak berkebun di keliling rumah, saya tumpu pada emas ni lah. Saya share dalam Facebook, dalam website mana-mana tentang ilmu ni. ada ya. Itulah. Jadi Haji ada emas macam ni ke atau macam mana? Kebanyakan emas yang ada dalam simpanan saya ialah emas jongkong emas. Ni jongkong emas, koleksi emas. Koleksi emas. Setiap bulan Public Gold akan mengeluarkan setiap tahun berbagai-bagai jenama dengan tema tertentu lah, tema hari raya, serta ni tema hari raya. Kemudian ucapan terima kasih, bicycle. Ini tema-tema ni adalah ni tema tahun baru Cina. Dan yang terkini, yang sekarang ni masa Covid, ada peng-Covid pun ada. Dan akhirnya ialah kita menyambut kemerdekaan kita yang ke-63. Jadi mana koleksi-koleksi ni merupakan satu hobi saya lah yang saya minat simpan. Sukan, politik pun koleksi emas, semuanya dalam bentuk emas. Kerana saya tak nampak ada pejabat pos tu. pejabat pos. Dia pun ada Pejabat pos pun ada mengeluarkan emas yang mana dijenamakan semula daripada Public Gold dengan nama dia dan dijual oleh kepada awam. Tahulah bagaimana. Jadi apa ni, apakah tips pada yang makan besar ke ataupun yang suka menggunakan emas ni, boleh kemudian di-share kan dalam segmen Cakap Boyong. Cakap boyong ya. Pertama sekali kepada peminat-peminat pengumpul emas, cuba dapatkan emas yang susut nilainya kecil. Susut nilainya kecil maksudnya dia boleh cepat untung. Maknanya kita kena beli emas bentuk jongkong. Yang kedua, belilah emas ni ketika usia muda. Kerana tak ramai lagi, tak berat, hutang tak banyak. Jadi kita boleh mengumpul wang ni, target sesuatu itu nak membeli aset-aset yang lain seperti hartanah yang lain lah. Katakanlah yang kita kan berapa persen kita allocate pada pendapatan kita untuk membeli. Apabila kita mendapat gaji kita, sebelum kita belanja kita kena menyimpan dulu. Jangan belanja baru simpan. Simpan dulu baru belanja. Saya syorkan ialah sebanyak 10% daripada pendapatan untuk menyimpan emas. Kalau lebih lagi baiklah. Emas ni keuntungan ialah pada jangka masa yang panjang. Jangka panjang. Kita ada duit lebihan, Duit tak perlu dibelanjakan. Ya, Beli emas. beli emas, simpan. Sebab Dan tak rugi. tak rugi. Kalau kita mata wang
makin lama makin susut. Ya, ya. Tapi emas, nilai emas makin lama semakin meningkat. Kita beli pada harga murah. Beli untuk mendapat keuntungannya, kita beli pada harga murah dan jual pada harga tinggi. Itulah kelebihannya. Pada tu Selain daripada itu, dengan emas juga kita boleh mendapat pendapatan pasif. macam mana? Cakap apa ya? Pendapatan macam mana? pasif maksudnya kita share ilmu emas ni dengan adik-beradik, saudara mara, rakan taulan, jiran tetangga, share ilmu, mereka akan membeli emas. Dan dari apabila mereka membeli emas, syarikat akan memberi insentif kepada yang memperkenalkan emas ni. Jadi kalau ramai yang membeli emas, sebagai banyaklah income yang kita akan dapatkan. Income pasif ni. Income pasif. Tanpa kita tidur pun emas Emas tu berjalan. Income masuk. Ya. Masuk dalam. Jadi akhirnya alhamdulillah. Kita boleh jadi sadakan emas. Belum lagi. Tak adalah sedekah emas. Yang pentingnya Ya, ada duit, ada wang, belum tentu ada emas. Ya. Tetapi Kalau jika ada emas, sudah tentu ada wang. Emas kurang kuat. Itulah dia tip dia. Jadi kena banyaklah membaca. Jangan jemu, jangan dengar cakap orang emas ni tak tanah sana, jangan dengar. Yang penting kita fokus. Gram, tambah gram. Tambah. Bila dah cukup dia bernilai untuk bayar zakat, zakat. Cukup haul, cukup nisab, cukup tempoh, kita bayar zakat. Jangan lupa untuk mensucikan harta yang kita miliki. Itulah dia. Apa ni, ada lagi tips untuk yang penghabisan ke, pada siapa yang apa ni minat untuk Tip membeli emas. kepada yang berminat untuk menyimpan emas, pertama sekali jangan bertangguh. Bila jangan bertangguh tu, ada saja wang, terus beli. Cari ilmu. Tempat membelinya yang apa ni sesuai atau disuggest di mana? Dan dicadangkan di mana tempat? Sebenarnya saya banyak kepada emas keluaran syarikat Public Gold. Sebenarnya walaupun syarikat-syarikat lain saya ada beli, tapi banyak kepada ini. Emas ni tak kira lah keluaran apa syarikat pun, dia masih bernilai. Tapi saya banyak kepada ini, mempunyai banyak syarikat di seluruh negara. Ada alamat-alamatnya. Di luar negara pun ada, di Singapura, di Jakarta, di Brunei. Jadi bermaknanya emas ini bertaraf antarabangsa yang dicetak di negara Turki. Emas ni ada iktiraf dia, disahkan oleh seluruh dunia lah emas ni. Jadi beli emas, tak ada wang banyak, beli sikit. Jadi yang penting konsisten, jangan jemu beli. Sekianlah saja usaha segmen kita pada kali ini. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.